Melabur dalam sesuatu khasnya dalam pembelian saham memerlukan kesabaran tinggi, khasnya apabila melibatkan syarikat yang baru bermula atau baru dibuka jualan sahamnya. Kita berhadapan risiko tidak tahu apa akan jadi kepada pelaburan kita itu. Samalah seperti pemilik-pemilik terawal mata wang kripto pertama dunia, Bitcoin. Tidak ramai dapat menjangka sistem mata wang yang pada awalnya popular di kalangan pengatur cara komputer dunia kini sudah mencecah ratusan ribu ringgit satu unit. Di antara semua kisah berkenaan pemilik terawal Bitcoin, ada satu kisah legenda yang sering diceritakan mampu menjadi pengajaran kepada semua dalam menangani teknologi baru. Bersabarlah kerana perkara baru kadangkala memerlukan masa untuk kelihatan nilainya. Bitcoin merupakan wang elektronik yang dicipta pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto. Nama tersebut juga dikaitkan dengan perisian sumber terbuka yang dirancang oleh beliau dan juga menggunakan rangkaian peer-to-peer tanpa simpanan terpusat atau pentadbir tunggal di mana Jabatan Kewangan Amerika Syarikat menyebut Bitcoin sebuah mata wang yang terdesentralisasi. Tidak seperti mata wang pada umumnya, Bitcoin tidak tergantung dengan mempercayai penerbit utama. Bitcoin menggunakan sebuah database yang didistribusikan dan merebak ke nodus dari sebuah rangkaian P2P ke jurnal transaksi dan menggunakan kriptografi untuk membekalkan fungsi-fungsi keselamatan asas seperti memastikan bahawa Bitcoin hanya dapat dihabiskan oleh orang yang memilikinya dan tidak pernah boleh dilakukan lebih daripada satu kali. Reka bentuk Bitcoin memperbolehkan untuk pemilikan tanpa identiti iaitu anonymous dan pemindahan kekayaan secara rahsia. Bitcoin dapat disimpan di komputer peribadi dalam sebuah format file wallet atau disimpan oleh sebuah servis wallet pihak ketiga dan terlepas dari semua itu Bitcoin dapat dihantar melalui internet kepada sesiapa pun yang mempunyai sebuah alamat Bitcoin. Mari kita kenali kisah individu membelanjakan Bitcoin untuk membeli pizza. Peminat teknologi Bitcoin kalangan terawal, Laszlo Hanyecz, seorang pengatur cara komputer yang berkebolehan. Ketika era permulaan pengenalan sistem mata wang digital Bitcoin oleh individu yang hanya dikenali dengan alias Satoshi Nakamoto, Hanyecz sudah mereka bentuk sistem pengaturcaraan bagi melombong mata wang tersebut. Bitcoin adalah sejenis sistem mata wang yang memerlukan perkiraan kompleks dilakukan bagi menghasilkan blok-blok mata wang digital menggunakan tenaga elektrik yang tinggi, masa yang panjang dan juga tenaga komputer yang kuat untuk menghasilkannya. Proses perkiraan itu digelarkan mining, membolehkan unit-unit mata wang digital terhasil yang boleh digunakan untuk transaksi melalui internet. Semua urusan transaksi dikawal selia oleh buku rekod ledger digital yang dibuka aksesnya kepada umum bagi kumpulan peminat awal Bitcoin seperti Hanyecz. Sistem yang diperkenalkan Nakamoto itu dilihat mampu menterjemahkan semula apa yang kita tahu tentang sistem mata wang asalkan lebih banyak pihak mengiktiraf dan menerima transaksi berasaskan mata wang itu dalam urusan jual beli atau pembayaran. Pada fasa awal peringkat pengenalan Bitcoin yang berlaku sejak tahun 2008, penerimaan mata wang tersebut sebagai satu bentuk nilai dan pemudah cara urusan transaksi jarang diterima pakai. Latar belakang Hanyecz sebagai pengatur cara mendedahkan beliau kepada mata wang tersebut sejak mula membolehkan dia menjadi antara pelombong terawal Bitcoin yang cukup berjaya tanpa dia menyedari apa yang dimilikinya. Kaya dengan Bitcoin ketika ia tiada nilai. Selain mereka bentuk sistem mining, Bitcoin pertama berasaskan kad grafik yang mempercepatkan kiraan dilakukan. Hanyecz juga menjadi antara individu yang menyumbangkan tenaga menterjemahkan kod Bitcoin asal agama mesra dengan sistem pengoperasian milik Apple iaitu Mac OS. Hasil kerja keras ini, Hanyecz berjaya menghasilkan lebih 10,000 Bitcoin secara peribadi namun pada waktu tersebut tidak ramai mahu menerima mata wang tersebut untuk transaksi. Apatah lagi pada era tersebut ada masanya nilai satu unit Bitcoin pernah jatuh ke paras sifar jika dibandingkan dengan nilai dolar Amerika Syarikat. Jarang Bitcoin diterima dan dibelanjakan walaupun secara asasnya mata wang itu sudah wujud. Hanyecz melihat isu ini sebagai satu rintangan besar. Pada 18 Mac 2010, Hanyecz menulis di forum popular pengguna Bitcoin berbincang iaitu Bitcoin Talk. Dalam tulisannya, Hanyecz mengemukakan idea kepada semua peserta forum untuk membekalkan dia 2 keping pizza besar dan sebagai ganjaran, Hanyecz akan membayar upah 10,000 Bitcoin.
Pada ketika itu, 10,000 unit Bitcoin dianggap bersamaan dengan 41 dolar Amerika Serikat atau 171 ringgit Malaysia memang berpadananlah dengan harga pizza yang diminta. Dalam tulisannya, Hynix mengaku dia teruja serta berharap agar ada pihak menerima tawarannya kerana tiada siapa pun pernah menjalankan transaksi komersial seperti itu dengan mata wang kripto. Transaksi pertama Bitcoin berjaya dibuat. Tawaran itu tidak mendapat sambutan untuk beberapa hari, sehinggalah pada 22 Mac 2010 Hynix mengemas kini forum mengumumkan dia telah berjaya membayar 10,000 Bitcoin untuk mendapatkan 2 keping pizza. Bagi membuktikannya, Hynix memuat naik pautan imej di mana dia dan keluarganya sedang menikmati pizza tersebut. Tawaran Hynix disambut seorang lagi peminat Bitcoin bernama Jeremy Studivan yang ketika itu seorang pelajar di California baru berusia 19 tahun. Ekoran tidak ada syarat ketat disebutkan Hynix dalam tawarannya. Studivan mengambil jalan mudah melakukan pesanan ke rangkaian restoran pizza Papa John's, meminta agar pesanan itu dihantar ke kediaman Hynix. Studivan membayar pesanan yang dibuat sebelum Hynix membayar semula Studivan dengan nilai yang dipersetujui iaitu 10,000 Bitcoin. Itulah transaksi pertama bersifat komersial yang berlaku di dunia melibatkan mata wang tersebut. Tiada siapa mampu meramal masa depan. Tidak banyak perubahan kepada nilai Bitcoin berlaku selepas peristiwa itu. Untuk beberapa bulan berikutnya, Hynix meneruskan lagi pembelian dianggarkan berjumlah lebih 100,000 Bitcoin kesemuanya hanya untuk mendapatkan makanan. Bagi dia, semua makanan yang dia terima ketika itu bersifat percuma kerana mata wangnya dihasilkan sendiri oleh program yang dibinanya dan pembeli sanggup menerima mata wang digital sebagai bayaran. Pada bulan Jun 2010, Hynix sekali lagi menawarkan 10,000 Bitcoin miliknya untuk 2 keping pizza besar dalam forum sama. Beberapa pihak menerima tawaran itu berikutan populariti kisah transaksi di antara Hynix dan Studivan yang tular di kalangan peminat Bitcoin era tersebut. Semuanya dibuat hanya atas dasar seronok suka sama suka. Ketika itu seorang pelombong mampu menghasilkan unit-unit Bitcoin pada kadar cepat disebabkan oleh ketiadaan jumlah pelombong yang ramai, membolehkan seseorang seperti Hynix memiliki ribuan unit Bitcoin dengan mudah. Namun semua itu berubah beberapa bulan kemudian bila nilai mata wang itu mula meningkat. Pada bulan Ogos tahun sama, nilai 10,000 Bitcoin naik sehingga $600. Pada bulan November, 10,000 Bitcoin mencecah $2,600. Ada peserta forum yang mula mentertawakan tindakan Hynix sebelum itu, yang jelas merugikan dirinya membeli pizza termahal di dunia. Populariti Bitcoin mula mendapat perhatian luas. Ekoran peningkatan nilai yang cukup ketara disebabkan oleh kadar transaksi yang semakin berkembang. Semakin banyak pihak terlibat dalam proses penghasilan Bitcoin menyebabkan pembahagian hasil Bitcoin yang diterima pelombong menjadi lebih kecil. Kiraan yang perlu diselesaikan juga semakin lama semakin rumit. Hynix walaupun menjadi antara individu terawal membangunkan sistem pelombongan Bitcoin, mula melihat pendapatannya berkurangan. Sementara Studivan pula selepas beberapa minggu gembira melihat 10,000 Bitcoin yang diterimanya naik nilainya mencecah $400 bertindak menjualnya bagi mendapatkan dana melancong. Bitcoin unit pelaburan atau pertukaran. Hynix ketika ditanya adakah beliau menyesal dengan tindakan menukarkan 10,000 Bitcoin untuk 2 keping pizza sekarang, tidak sama sekali menyesali kegopohannya. Namun ramai peminat mata wang kripto sering menjadikan kisah Hynix sebagai satu bahan ketawa, kerana tindakannya yang dibuat suka-suka sebenarnya sudah boleh menjadikan dia seorang hartawan berdasarkan nilai Bitcoin sekarang. Bagi Hynix serta ramai lagi penggiat awal Bitcoin, mereka melihat Bitcoin bukanlah sebagai satu bentuk pelaburan cepat kaya seperti sekarang, sebaliknya melihat potensi Bitcoin untuk menjadi pemudah cara transaksi kewangan yang tidak memerlukan campur tangan badan pusat atau bank negara seperti mata wang dunia lain. Berbeza dengan tanggapan popular sekarang di mana Bitcoin perlu disimpan bagi menaikkan lagi nilainya, visi sebenar Bitcoin adalah sebagai medium yang akan dibelanjakan dan diterima dalam transaksi elektronik. Namun, pelabur-pelabur Bitcoin baru mula menjadikan Bitcoin sebagai emas yang perlu disimpan dan diperam dan menenggelamkan fungsi sebenar mata wang itu.
sehinggakan Bitcoin hilang fungsinya. Hynix ketika ini terus dikenali orang malang yang membelanjakan 10,000 Bitcoin untuk membeli 2 keping pizza. Tetapi bagi Hynix, apa yang beliau lakukan walaupun merugikan kini menepati apa yang diwartakan dalam kertas putih Bitcoin berkenaan tujuan sebenar Bitcoin diwujudkan. Jasa Hynix sebagai pereka pertama sistem pelombong Bitcoin berasaskan chip grafik komputer ditenggelamkan dakwaan-dakwaan negatif hasil tindakannya itu. Tiada siapa mampu menjangka 1 unit Bitcoin yang hanya menjadi hobi di kalangan peminat komputer boleh meningkat sehingga ratusan ribu harganya, termasuklah Hynix sendiri. Untuk terus menggelarkan Hynix, seorang gagal kerana tindakannya sanggup membayar 10,000 Bitcoin untuk 2 keping pizza. Hanya membuktikan pengkritiknya tidak memahami kenapa mata wang kripto pada visi asalnya mampu mengubah sistem ekonomi dan kewangan dunia. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa ikuti channel kami.